Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya kita dapat menyambung pengajian kita dalam topik Al-Asma' Al-Husna, bagi kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kerana seperti yang telah kita sebutkan pada awal-awal kuliah dahulu, semua sifat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah menunjukkan sifat-sifatnya. Jadi apabila kita faham tentang nama-nama Allah, maka secara tidak langsung kita akan kenal Allah melalui nama dan sifat-sifatnya. Jadi pada malam ini kita akan masuk kepada huraian nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Al-Fattah, yang kalau kita terjemahkan, dia bermaksud Allah yang Maha Membuka. Allah yang Maha Membuka. Jadi kita nak lihat dahulu ayat Al-Quran yang dibawakan oleh penulis bagi menerangkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Yang pertama, surah Saba ayat 26. Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakanlah, yajma'u bainana, katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita. Thumma yaftahu bainana bil haqq, kemudian dia akan membuka di antara kita dengan kebenaran. Yaftah, membuka, dalam ayat ni merujuk kepada membuat keputusan. Wa huwal fattahul alim, dialah yang Maha membuka dan Maha mengetahui. Jadi kita nak tengok apa maksud ayat ini dan apa maksud Allah membuka dalam ayat ini. Ayat ini menerangkan, Nabi SAW sebut, Allah suruh sebut kepada manusia, katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan antara kita, iaitu pada hari kiamat nanti. Kemudian Allah akan membuka di antara kamu semua, antara semua manusia itu bil haqq, iaitu Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala akan menghukum, menghakimi antara kita dengan keadilan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, memberikan pahala kepada setiap orang yang melakukan amalan yang baik, dan akan memberikan balasan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi yang dimaksudkan dengan Allah membuka pada ayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala akan membuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan hukuman. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Jadi itu maksud Allah akan buka pada hari ini, pada dalam surah Saba ini. Kemudian kita lihat ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis dalam surah Al-A'raf ayat 89. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, 'alallahi tawakkalna. Pengetahuan, ilmu Tuhan kami luas meliputi segala sesuatu. 'Alallahi tawakkalna, kepada Allah lah kita bertawakal. Rabbana ftah bainana, ya Allah,
bukakanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran. Wa anta khairul fatihin, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pembuka. Jadi sama juga dalam ayat ini, permintaan Allahumma ftah, ya Allah bukakanlah antara kami dan kaum kami, bermaksud ya Allah berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan penuh keadilan. Jadi disebutkan di sini makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, bermaksud dialah Tuhan yang menghukumi di antara hamba-hambanya dengan apa yang dia kehendaki, dan dia memutuskan di antara mereka dengan apa yang dia kehendaki juga. Jadi Al-Fattah dalam ayat ini menunjukkan bahawa Allah yang membuat keputusan, Allah yang memberikan hukuman, Allah yang memberikan balasan kepada manusia. Dan dalam ayat tadi disebutkan, ya Allah bukakanlah antara kami dan kaum kami. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, pisahkanlah antara kami dan kaum kami, iaitu kaum kami yang masih musyrikin, yang menentang dakwah Nabi SAW. Wansurna alaihim, dan bantulah kami ke atas mereka, bantulah kami untuk mengalahkan mereka. Jadi Al-Fattah juga bermaksud keputusan Allah untuk membantu Rasulullah SAW, para sahabat orang beriman, untuk mengalahkan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan tadi, Fattah adalah Tuhan yang menghukumi antara hamba-hambanya dengan apa yang dia kehendaki. Dan Allah memberikan kenikmatan kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki daripada mereka dengan apa yang dia kehendaki. Jadi Al-Fattah juga memmaksud Allah yang memberikan nikmat kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Tidak ada sesiapa yang dapat menolak hukumnya, dan tidak ada siapa yang dapat menandingi keputusannya dan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Fatir ayat 2, Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk manusia daripada rahmatnya, fala mumsika laha, maka tidak ada siapa pun yang dapat menahan. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih, dan apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala tahan daripada diberikan kepada hambanya, maka tidak ada siapa yang dapat melepaskannya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi surah Fatir ayat 2 ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa apa sahaja yang dia kehendaki akan berlaku, dan apa yang dia tidak kehendaki tidak akan berlaku sama sekali. Kata Ibn Katsir lagi, dia tidak ada sesiapa yang dapat menghalang apa yang dia nak beri, dan tidak ada sesiapa yang dapat memberi apa yang telah Allah putuskan tidak akan sampai kepada seseorang. Sebab tu dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah dia menyatakan bahawa katabal Mughirah ila Muawiyah bin Abi Sufyan, Al-Mughirah telah menulis kepada Abu Sufyan, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu baca di setiap dubur as-salat, duburi kulli salah, pada hujung setiap solat baginda, iza sallama, apabila baginda telah memberi salam. Apa yang Nabi SAW baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya pemerintahan, baginya segala pujian, dan dia berkuasa di atas segala sesuatu. Ya Allah, la mani',
tidak ada sesiapa yang dapat menghalang lima a'taita, tidak ada sesiapa yang dapat menghalang apa yang engkau ingin berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada siapa yang dapat memberi apa yang kau putuskan untuk terhalang perkara tersebut. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd, tidaklah bermanfaat kedudukan yang dimiliki oleh seseorang di sisimu. Jadi dalam doa yang kita baca, zikir yang kita baca, disebutkan di fi duburi kulli salah. Dubur ni hujung. Sebab itu berlaku perbahasan di kalangan ulama tentang maksud dubur as-salah. Adakah dia bermaksud sebelum salam? Maksudnya kan selepas kita tahiyat akhir, kita digalakkan untuk berdoa, minta perlindungan daripada Dajjal, azab neraka, azab kubur. Lepas tu kita disuruh untuk berdoa dengan apa yang kita kendaki. Jadi ada ulama' memahami dubur as-salah ini adalah sebelum salam. Jadi mereka menyatakan bahawa doa dibaca sebelum salam. Sebab memang ada hadis menunjukkan bahawa antara waktu yang mustajab doa ialah dubur as-salah, di hujung solat. Jadi sebahagian ulama' memahami ia dibaca hujung solat ni, maksud hujung sesuatu tu maksudnya dia masih lagi dalam perkara tersebut. Jadi hujung solat tu maksudnya lepas tasyahud akhir lah, sebelum bagi salam. Jadi itu pendapat pertama lah. Pendapat yang kedua pula menyatakan dubur as-salah itu maksud sejurus selepas solat, habis solat. Apa dalil mereka? Sebab hadis-hadis yang menyuruh kita bertasbih, bertahmid, bertakbir selepas solat juga menggunakan perkataan dubur as-salah. Dan ulama' sepakat tasbih, tahmid, takbir itu dilakukan selepas solat. Tak ada ulama' yang kata kita ucap tasbih, tahmid, takbir tu sebelum salam. Dan dalam hadis itu juga menggunakan perkataan dubur as-salah. Jadi sebab itu dalam mazhab Asy-Syafi'i digalakkan membanyakkan doa selepas solat. Sebelum salam tu memang tempat doa juga. Dan selepas salam itu pun, selepas kita berzikir pun, kita banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia termasuk antara waktu saat-saat yang mustajab lah. Jadi perbahasan tentang isu berdoa lepas solat ni memang menjadi khilaf lah di kalangan ulama'. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah antara yang menegaskan bahawa doa tu adalah sebelum salam, dalam solat, dengan hujah-hujah beliau lah. Dengan dubur as-salah tu dia fahami dengan maksud di dalam solat sebelum salam. Dan kemudian waktu solat tu adalah waktu munajat. Sudah pastilah waktu itu waktu yang paling afdal untuk kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ni dijawab oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Dia jawab, sebab dibawakan bukti-bukti bahawa riwayat-riwayat yang menunjukkan zikir-zikir selepas solat pun Nabi SAW guna dubur as-salat. Dan itu ulama' sepakat dibaca selepas solat. Jadi ulama' Syafi'iyah menguatkan bahawa dubur as-salah itu bermaksud selepas solat. Jadi sebab itulah berlaku perbezaan pendapat. Sebab tu ada di sebahagian tempat ada orang dia baca doa lepas solat, ada orang tak baca. Jadi benda tu tak ada masalah. Ia perbahasan dalam memahami maksud dubur as-salah. Maksud dubur as-salah tadi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pula, dia cuba mengkompromikan dua pendapat ini. Dia menyatakan bahawa kalau hadis yang menyebutkan dubur as-salah yang berkaitan zikir, maka ia menunjukkan lepas solat, lepas habis solat lah maksudnya. Manakala hadis yang menyebutkan kalimah dubur as-salah yang berkaitan dengan doa, dia merujuk kepada sebelum salam. Dia cuba kompromikan macam itulah. Jadi berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama' dalam memahami lafaz tersebut. Sebab itu kadang-kadang kalau kita nampak ulama' berbeza pendapat, ada tempat dia tak baca doa pun lepas solat kan, zikir-zikir bangun solat sunat. Dan ada tempat lepas solat dia baca, dia tadah tangan baca doa. Adakah mereka tak jumpa hadis ni? Mereka berdalil dengan hadis yang sama. Hadis yang sama tetapi dengan kefahaman yang berbeza. Saya sebut ni sebab dalam hadis doa Allahumma la mani'a lima a'taita tadi dia menggunakan lafaz fi dubur kulli salah. Nak menunjukkan bagaimana berlaku perbezaan pendapat dalam memahami tersebut. Jadi doa tu menzahirkan keyakinan kita bahawa segala apa yang Allah putuskan akan berlaku. Orang berusaha macam mana nak halang satu perkara pun, tapi kalau Allah dah putuskan kita akan dapat perkara tersebut,
maka kita akan dapat perkara itu. Dan kalau kita lihat dalam surah Fatir ayat 2 ni, menggunakan perkataan ma yaftahillah, yang kalau kita terjemah secara literal, apa sahaja yang Allah bukakan untuk manusia. Apa sahaja yang Allah bukakan untuk manusia daripada rahmat, maka tidak ada sesiapa yang dapat menghalang perkara tersebut. Sebab kalau Fataha tu maksudnya buka. Jadi apa maksud nama Allah Al-Fattah? Buka kita faham buka botol kan. Tapi sebenarnya dalam penggunaan bahasa Melayu pun kita ada menggunakan lafaz buka untuk aspek yang lain. Misalnya kata, ya Allah bukakanlah hati kami. Bukannya maksud bukakan hati, maksudnya lapangkan hati kita untuk menerima hidayah. Jadi dia Fatahah tu ada, dia bermaksud dengan pelbagai maksud. Al-Fathu tu bermaksud dengan pelbagai maksud. Jadi dalam konteks ayat surah Fatir ayat 2 ini, bermaksud Al-Fathu, sifat Allah Al-Fattah, nama Allah Al-Fattah tu bermaksud Allah memberikan rahmat kepada manusia. Allah berikan nikmat kepada manusia. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam qasidah nuniyah dia. Imam Ibn Qayyim dia ada satu qasidah nuniyah. Qasidah ni macam syair, tak ada masalah. Ada orang dia sangat allergic dengan qasidah dia. Qasidah ni bid'ah semua, bukan? Qasidah bukan bid'ah, qasidah tu adat, seni, syair. Yang menjadi masalah dalam qasidah ialah isi kandungan dia. Yang menjadi masalah dalam qasidah ialah i'tiqad kita berkaitan qasidah tersebut. Ada yang kata kalau baca qasidah ini nanti rahmat akan turun dekat rumah kita. Kalau kita baca qasidah ini kita dapat mimpi jumpa Nabi SAW. Itu tak betul. Dah ada yang menyamakan qasidah-qasidah tersebut dengan selawat. Itu pasti tak betul. Qasidah tu syair. Jadi syair, hukum dia hukum syair lah. Kalau betul isi kandungan dia, maka betul lah. Kalau salah isi kandungan dia, salah lah. Berzanji yang popular dalam masyarakat kita tu pun sebahagian daripada qasidah. Isu dia bukan isu berzanji, isu dia isu kandungan dia. Ada perkara-perkara yang tak menepati akidah Islam dalam perkara tersebut. Jadi kalau kata boleh tak qasidah, tak boleh. Ni qasidah nuniyah. Qasidah nuniyah oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia qasidah yang berkaitan akidah. Imam Ibn Qayyim ada qasidah yang berkaitan syurga dan neraka. Jadi dalam qasidah nuniyah, Ibn Qayyim menjelaskan maksud nama Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan terjemahannya, demikian juga Al-Fattah termasuk nama-nama Allah. Al-Fathu yang bermaksud membuka, merupakan sebahagian daripada sifat-sifatnya yang terbahagi menjadi dua. Jadi Ibn Qayyim putuskan nama Allah Al-Fattah, sifat Allah Al-Fathu. Al-Fattah nama. Jadi apakah sifat daripada nama tersebut? Al-Fathu, membuka, pembukaan. Jadi sifat Allah yang membuka itu membawa maksud dua perkara. Pertama, dia membuka hukum yang menjadi syariat sesembahan kita. Allah membuka hukum, menetapkan hukuman kepada hamba-hambanya. Hukum hakamnya, halal dan haram, itu semua termasuk dalam Allah membuka. Dan Allah membuka takdir. Dan itulah pula bentuk Al-Fathu yang kedua. Jadi maksud yang kedua kepada nama Allah Al-Fattah, Allah yang menetapkan takdir-takdir yang manusia. Ar-Rabb adalah Fattah dengan kedua bahagian tersebut, penuh dengan keadilan dan kebaikan daripada Ar-Rahman. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha membuka ketika dia menetapkan satu hukum hakam, halal haram, ketika dia berikan ganjaran kepada manusia, ketika dia putuskan takdir untuk hamba-hambanya, dia putuskan dengan keadilan dan ihsan. Dia putuskan dengan adil dan fadl, kelebihan. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala bila dia nak menghukum seseorang, seorang manusia, dia dihukum di atas kesalahan-kesalahannya, Allah akan hukum dengan keadilan. Maksudnya hukuman yang diberikan kepada dia hanyalah dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut. Dia buat satu dosa, satu hukuman. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala apabila memberi keampunan, memberi rahmat, apabila Allah membuka kebaikan dia kepada hamba-hambanya, Allah bukan hanya memberi dengan keadilan. Adil ni maksudnya buat sikit dapat sikit, buat banyak dapat banyak. Allah hukum dengan adil. Orang buat kesalahan sikit, dia dapatlah sikit hukuman.
Tetapi Allah memberi rahmat kepada hamba-hambanya dengan sifat al-fadl, kelebihan. Allah bagi lebih. Dan kita boleh nampak macam mana Allah bagi lebih. Kita buat amal yang sikit, yang kadang-kadang tak letih pun kita buat. Baca ayat Quran, satu huruf 10 pahala. Senang je, alif, lam, mim, dapat 30 pahala. Baca surah Fatihah setiap hari, berapa banyak pahala kita dapat. Jadi, kata Ibn Qayyim rahimahullah, Allah Al-Fattah, dia membuka dengan penuh keadilan dan kebaikan daripada sifat Ar-Rahmannya. Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan ucapan Ibn Qayyim di atas, menyatakan Al-Fattah adalah yang membuat hukum, yang memutuskan hukum, yang memberikan kebaikan, yang dermawan. Dan sifat membuka bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini ada dua bahagian. Yang pertama, pembukaannya dengan hukum hakam agama dan pembalasan. Dekat dalam buku kita ni ada perenggan yang tertinggal, jadi saya sebutkan. Yang pertama, pembukaannya dengan hukum hakam agama dan pembalasan. Yang kedua, pembukaannya dalam bentuk takdir yang diputuskan kepada hamba-hambanya. Jadi bahagian yang pertama tadi yang kita sebutkan pembukaannya dengan hukum hakam agama dan pembalasan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala membuka hukum hakam agamanya, iaitu syariatnya, melalui lisan-lisan para rasul yang berkaitan dengan semua perkara yang diperlukan oleh orang-orang yang telah dibebankan kewajipan kepadanya, dan mereka berjalan di atas jalan yang lurus. Jadi Allah tetapkan kita solat, Allah wajibkan kita tutup aurat, Allah wajibkan kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, Allah wajibkan kita membayar zakat dan segala perkara yang Allah putuskan. Allah haramkan kita daripada minum arak, Allah haramkan kita daripada riba, mengumpat, Allah haramkan kita daripada memfitnah. Semua itu adalah daripada sifat Allah Al-Fathu, membuka, pembukaan hukum Allah. Allah membuka hukum dengan penuh rahmat, dengan penuh keadilan, dengan penuh ihsan kepada hamba-hamba dia. Adapun sifat membukanya dalam pembalasannya, maka ini berlaku antara para nabi dan para penentangnya, antara wali-walinya dan musuhnya. Kalau kita lihat tadi, dalam ayat-ayat yang kita dah baca tadi, ada ayat yang disebutkan. Kita lihat dalam surah Al-A'raf tadi ayat 89, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Tuhan kami, bukakanlah untuk kami, antara kami dan kaum kami dengan kebenaran. Putuskan antara kami. Ini ucapan Rasul. Kami dengan kaum kami yang menentang kami, kau putuskan apa nak berlaku. Pisahkan kami ke, hukum kami ke, hukum mereka ke, dan semisalnya. Bantu kami ke atas mereka. Jadi salah satu aspek dalam pembukaan Allah ialah Allah membantu Rasulnya, wali-walinya untuk menentang musuh-musuh dia. Dia memuliakan para nabi dan pengikutnya, menyelamatkan mereka, serta menjadikan musuh-musuh mereka hina dan menyeksa dan mengazab mereka. Demikian jugalah pada hari kiamat, sifat membukanya dan hukumnya di antara semua makhluk, di mana ketika itu setiap manusia diberi balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi sifat Al-Fattah yang pertama tadi, Al-Fathu tadi merujuk pada pertama Allah menetapkan hukum hakam yang dalam agama, dan kedua merujuk kepada Allah memberikan balasan kepada manusia yang baik dan yang buruk. Kita masuk sifat Al-Fathu yang kedua, adapun sifat membukanya yang berkaitan dengan takdir, iaitu apa yang ditakdirkan kepada para hambanya daripada kebaikan dan keburukan, kemaslahatan dan kemudaratan. Pemberian, Allah beri dan Allah halang. Semua ini seperti mana yang kita dah sebut tadi dalam surah Fatir ayat 2. Allah adalah Al-Fattah yang maha membuka, dan Al-Alim, yang mana dia membuka bagi para hambanya yang taat, pembendaharaan kedermawanannya dan kemuliaannya, dan membuka bagi para musuhnya lawan daripada semua itu, dan semua itu dengan kurnia dan keadilannya. Jadi kita faham Al-Fathu, pembukaan Allah tu ada dua jenis, iaitu pembukaan daripada aspek
hukum hakam dan balasan. Kedua, pembukaan daripada aspek takdir dia kepada hamba-hambanya. Kemudian dibawakan beberapa ayat yang kita dah sebut tadi, surah Sabah ayat 26 dan surah Al-A'raf ayat 89. Dan perenggan itu pun kita dah baca maksud yang sama. Kita lihat huraian penulis ni. Ayat yang pertama iaitu merujuk kepada surah Sabah ayat 26. Qul yajma'u bainana rabbuna. Katakanlah Tuhan kami akan mengumpulkan antara kita, kemudian akan membuka di antara kita. Maksudnya ayat yang pertama ini menyatakan Allah membuka bagi hamba-hambanya pada hari kiamat. Selain itu di dunia dengan Allah menolong kebenaran dan dia berpegang dengannya, dan menghinakan kebatilan dan orang-orang yang melawan para rasul dengan menimpakan azab kepada mereka. Makna yang kedua, Allah membukakan bagi semua hamba-hambanya pintu kebaikan. Apabila kita sebut Allah yang membuka pintu-pintu kebaikan, maka kita kena faham pintu kebaikan ni apa dia. Allah buka kepada kita pintu-pintu kebaikan di dunia dan agama. Dan Allah bukakan bagi orang-orang yang dia pilih dengan kelembutan daripadanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala buka juga hati-hati manusia yang terkunci. Sebab tu kan kita selalu doa, ya Allah bukakanlah hati kami. Allah yang boleh buka hati manusia untuk menerima petunjuk daripada dia. Allah lah yang mencurahkan kepada hati-hati manusia itu pelbagai ilmu untuk mengenali dia. Pelbagai ilmu berkaitan hakikat keimanan yang akan memperbaiki keadaan manusia tersebut dan dapat membantunya untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Hal ini lebih khusus adalah dia membuka bagi para hambanya yang dia cintai dan yang dekat dengannya. Maka semakin dekat seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin dicintai seseorang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makin luaslah pembukaan Allah kepada orang tersebut. Pembukaan dari sudut rezeki, pembukaan dari sudut hidayah, pembukaan dari sudut balasan pahala untuk orang tersebut. Allah membuka kepadanya berpelbagai ilmu tentangnya. Allah membuka kepada orang tersebut kenikmatan-kenikmatan rohani, cahaya-cahaya yang terang dan kefahaman-kefahaman. Jadi tuan-tuan, kita datang hadir belajar tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Allah yang buka hati kita. Hadirnya kita kepada hari ini, kita nak faham macam mana nama Allah Al-Fattah ni. Allah yang maha membuka. Apa yang dia buka? Dia buka hati kita untuk hadir ke hari ini, untuk jejak rumah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk solat berjemaah, untuk kita belajar agama, untuk kita kenal dia. Ramai orang yang dikurniakan nikmat dalam bentuk kesihatan. Allah buka kepada dia rezeki dalam bentuk kesihatan. Allah buka untuk dia rezeki dalam bentuk kekayaan. Tetapi adakah semua orang yang sihat dihadir ke majlis ilmu? Tak. Hanya orang yang Allah bukakan hati mereka untuk hadir ke majlis ilmu akan hadir ke majlis ilmu. Hanya orang yang Allah bukakan hati mereka untuk mentaati Allah, mereka akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, para rasul memohon kepada Allah untuk dibukakan antara mereka dan kaum mereka ketika terjadi perselisihan di antara mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Nabi Nuh dalam surah Asy-Syu'ara ayat 117 sampai 118. Qala rabbi inna qaumi kazzabun. Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Mereka tak percaya pada aku. Faftah baini wa bainahum fatha. Bukakanlah antaraku dan mereka. Buatlah keputusan antara aku dan mereka. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Dan selamatkanlah aku dan orang-orang beriman yang bersama dengan aku. Jadi Nabi Nuh minta Allah putuskan antara dia dan orang-orang yang menentangnya. Untuk Allah, buatlah apa yang patut. Allah nak hukum ke orang-orang tersebut, atau Allah nak bagi hidayah ke kepada mereka?
Kita lihat ayat yang seterusnya. Surah Al-A'raf 89 kita dah baca tadi. Dalam surah Ibrahim ayat 18. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Dan mereka memohon kemenangan. Wastaftahu. Istaftah tu maksudnya memohon pembukaan. Macam istighfar tu maksudnya kita memohon keampunan. Jadi fataha, istaftah, memohon pembukaan. Jadi mereka memohon pembukaan. Dalam konteks ayat ni, para nabi memohon kemenangan. Wa khaba kullu jabbarin anid. Dan binasalah semua orang yang jabbar. Jabbar ni sombong, yang suka buat kezaliman. Anid, yang keras kepala, degil. Maksud ayat ni, para rasul memohon pertolongan kepada Allah ke atas kaum mereka yang menentang mereka. Dan ada juga ulama tafsir yang menyatakan bahawa para rasul meminta agar Allah membuka hati kaum mereka, iaitu meminta agar disegerakan fathul, pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud diberikan hidayah kepada kaum mereka untuk terima dakwah mereka. Dan maksud bukakan antara kami dan kaum kami juga adalah agar jelas dapat dibezakan siapakah wali-wali Allah dan siapakah musuh-musuh Allah. Dipisahkan mereka agar jelas siapa sebenarnya orang yang beriman dan siapa pula orang-orang yang menentang para rasul. Jadi kata Syekh Abdul Razak, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabulkan doa-doa para rasul dengan membukakan kebenaran dalam urusan antara mereka dan kaum mereka. Jadi Allah telah kabulkan doa mereka. Telah jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menghukum mereka yang menentang rasul. Allah pun menolong para rasul dan orang-orang yang beriman, serta membinasakan musuh-musuh mereka daripada orang-orang yang kafir dan zalim dan melampaui batas. Jadi kalau kita lihat nama Allah Al-Fattah ni, huraian dia hampir sama dengan banyak nama-nama Allah yang lain. Sebab tu nama-nama Allah ni kadang-kadang maksud dia rapat antara satu sama lain. Dan nama-nama Allah ni ada sebahagian nama yang dia membawa di dalamnya pelbagai sifat. Jadi bila kita sebut tentang nama Allah Al-Fattah tadi, Allah yang maha membuka. Membuka apa? Antaranya memutuskan hukuman, membuka hukuman, menetapkan hukum hakam. Jadi terkandung dalamnya juga Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Allah Ar-Rahman. Allah memutuskan satu dengan sifat rahmat dia. Jadi sebab itu Al-Fattah ni antara salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung di dalamnya sifat Allah yang banyak, sifat Allah yang meluas. Disebutkan di sini untuk ayat surah Sabah 26 tadi, maksudnya Allah memutuskan di antara mereka dengan hukum yang dapat menjelaskan, membezakan antara orang yang jujur dan penipu, antara perkara yang benar dan salah, serta yang berhak mendapat pahala daripada yang berhak mendapat siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembukaan tu maksudnya akan jelas nampak siapa yang beriman, siapa yang kafir, siapa yang berhak masuk syurga, siapa yang berhak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebutkan antara nama hari kiamat ialah Yaumul Fath. Yaumul Fath, hari pembukaan. Dalam surah Sajdah ayat yang ke-29 Allah sebut, Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Katakanlah, Yaumul Fath, hari pembukaan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir akan keimanan mereka, dan mereka tidak akan diberi penangguhan. Yaumul Fath ini bermaksud hari kiamat. Maksudnya pada hari kiamat, kamu orang-orang kafir akan mendapat seksa yang telah diputuskan, dan kamu tidak akan mendapat kelonggaran langsung pada hari tersebut. Dan begitu juga pada hari kiamat, orang beriman akan mendapat balasan yang telah Allah janjikan kepada mereka. Oleh sebab itu, keimanan seorang hamba bahawa Tuhannya adalah Al-Fattah
yang maha membuka. Apa kesan seseorang dia beriman Allah Al-Fattah, maka seseorang hamba itu akan benar-benar mendekatkan diri kepadanya dan mengharap agar Allah membukakan pintu-pintu hidayah, membukakan pintu rezeki, membukakan pintu rahmat, melapangkan dada dia untuk menerima kebaikan. Jadi kita semua kena berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah buka hati kita untuk menerima kebenaran apabila ia sampai kepada kita. Sebab tu ada satu doa yang popular tapi bukan daripada hadis Nabi SAW. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar sebagai benar, warzuqna tiba'ah, dan kurniakan kepada kami, rezekikan kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan tunjukkan kepada kami yang salah sebagai salah, warzuqna ijtinabah, dan kurniakan kepada kami untuk menjauhi perkara tersebut. Ramai orang tahu perkara ni benar, perkara ni salah. Ramai orang tahu perkara ni halal, perkara ni haram, tetapi hati mereka masih tak terbuka untuk beramal dengan apa yang mereka tahu. Semua orang tahu solat berjemaah tu banyak pahala, tapi majoriti manusia tak datang pun kat masjid dan surau kan. Kalau kita pergi kat satu apartmen, ada satu surau. Apartmen tu ada berapa blok? 3 blok ke 4 blok. Satu tingkat ada berapa? 20 rumah. Ramai orang kat situ, tapi yang akan hadir solat berjemaah tak sampai 10% pun. Sebab apa? Hati manusia tak terbuka. Kenapa hati manusia terkunci daripada terbuka itu? Sebab Allah buka hati manusia ni bagi sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah dah bagi tahu apa yang akan menyebabkan manusia hati dia terkunci. Dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, sama sekali tidak. Tengah cerita tentang kaum musyrikin. Bal ran itu adalah, dalam hadis sebut titik hitam, ala qulubihim, titik hitam yang ada pada hati mereka atas apa yang mereka telah lakukan. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW bagi tahu apabila manusia buat satu dosa, dia buat satu dosa dan dia taubat, dia tinggalkan dosa tu, dia istighfar, maka akan hilang titik hitam daripada hati dia. Sebab bila buat satu dosa akan ada satu titik hitam. Tetapi bila dia buat satu dosa dan dia tak istighfar, dan dia tambah dosa tu, bertambah banyak, dosa tu bertambah banyak dalam hati dia, maka bila hati seseorang manusia tu dipenuhi dengan dosa, makin banyak dosa yang dah melekat dalam diri dia, maka itu boleh menjadi penyebab untuk Allah Subhanahu Wa Taala tak buka hati dia untuk menerima hidayah. Sebab bila seseorang manusia, dia dah jadikan dosa tu sebagai satu habit dia. Ini kita boleh nampak. Kita kalau kali pertama kita buat dosa, kita takut, tak nak orang tengok, dan kita buat dalam keadaan rasa bersalah. Contohlah kalau ada seorang orang dia bekerja kat setempat, saya quote surah Al-Mutaffifin tadi, dia bekerja kat setempat. Contoh, majikan dia suruh tipu dalam timbangan. Kau adjust sikit lah timbang tu. Kali pertama pekerja tu nak buat, dia akan rasa takut. Tapi kali kedua dia buat, kali ketiga, kali keempat, dan seterusnya. Sebab setiap hari dia buat perkara tersebut, sampai dalam hati dia dah tak ada rasa bersalah dah atas dosa yang dia buat. Jadi siapa yang akan sukar untuk menerima hidayah dan bertaubat? Iaitu orang yang bila dia start buat dosa, dia tak nak taubat pada Allah. Jangan sampai hati kita buat dosa tak rasa bersalah apa-apa. Sebab apa? Sebab kita berterusan buat dosa. Boleh taubat tapi sukar. Dan siapa lagi yang akan sukar dibukakan? Bukan sukar untuk Allah buka hati manusia, tak sukar. Semua benda senang untuk Allah, tapi Allah buka hati manusia untuk menerima hidayah bagi sesiapa yang dia kehendaki. Dan Allah dalam Al-Quran dah memberikan cerita-cerita kepada kita, ciri-ciri manusia, apa yang menyebabkan Allah tak buka hati mereka untuk terima hidayah. Antaranya ialah sifat keegoan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, apa sebab orang musyrikin
mereka tolak dakwah Nabi SAW. Apa sebab? Antara sebabnya ialah mereka rasa mereka lagi mulia daripada Nabi SAW. Mereka pertikai, kenapa Nabi SAW yang dapat kenabian, kenapa bukan pemimpin-pemimpin Quraisy? Kita dah hurai bab ni dalam nama Allah Al-Wahhab. Nubuwah, kenabian itu adalah satu kurniaan daripada Allah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Jadi orang musyrikin tak puas hati. Mereka rasa kenapa mereka nak kena ikut Nabi SAW, anak yatim, bukan pembesar, bukan pemimpin pun. Jadi mereka sombong. Dan itulah perangai iblis. Kenapa dia tak nak sujud kepada Nabi Adam AS? Dia pertikai sebab dia rasa diri dia lagi mulia. Dia pertikai kat Allah, kau cipta Adam daripada tanah, aku dicipta daripada api. Dia rasa diri dia lagi mulia. Apabila seseorang itu ada sombong dalam hati dia, dia rasa diri dia lagi mulia daripada manusia yang lain, maka dia berisiko untuk Allah Subhanahu Wa Taala tak buka hati dia untuk menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu telah sampai kepada dia. Kita lihat surah Az-Zumar ayat 22. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka adakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima Islam itu, lalu dia mendapat cahaya daripada Tuhannya, adakah sama mereka ini dengan orang yang keras hati dia? Lalu kata Allah, fawailul lil qasiyah. Qasiyah ni orang yang keras hati dia. Kata Allah, binasalah, celakalah manusia yang membatu hatinya, keras hatinya daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Imam Al-Qurtubi berkata, pembukaan Al-Fathu daripada Allah, pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pelapangan. Pelapangan ni merujuk pada apa? Dalam ayat ni Allah guna perkataan syarahallah. Allah lapangkan dada. Syarahallahu sadra. Allah lapangkan dada seseorang itu untuk menerima Islam. Jadi pembukaan hati dan pelapangan dada ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak terbatas. Dan setiap orang yang beriman telah mendapat bahagian dia. Kita hari ini yang Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi nikmat Islam dan iman kepada kita, bermaksud kita dah dapat dah nikmat daripada sifat Allah Al-Fatu, sifat Allah yang membuka. Cuma sejauh mana pembukaan Allah tu berbeza-beza mengikut manusia. Sedangkan para Nabi telah memperolehi bahagian yang terbanyak dalam sifat Allah Al-Fatu ini. Kemudian selepas mereka adalah para wali, para ulama, dan kemudian setelah mereka adalah orang-orang awam daripada orang-orang yang beriman. Dan tidak ada sesiapa yang terhalang daripada pembukaan Allah melainkan orang-orang yang kafir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buka hati kita. Sebab tu dalam riwayat Muslim daripada Abu Humaid atau Abu Said, dia kata Nabi SAW sebut, apabila seseorang masuk ke dalam masjid, hendaklah dia baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan bila dia nak keluar, dia akan baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon daripadamu kurniaanmu. Jadi waktu masuk masjid kita minta Allah bukakan pintu-pintu rahmat dia kepada kita. Jadi baru kita faham maksud Allah maftah. Ya Allah, bukakan ni apa maksud dia. Jadi rahmat, kurniaan dan kebaikan semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukakan perkara tersebut bagi sesiapa sahaja yang dia kehendaki, dan dia mudahkan bagi sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Semua ini merupakan pengaruh daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Fattah.
Jadi bila kita dah faham nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Fattah, maksud dia apa, maka kita bolehlah guna nama tu dalam doa kita. Ya Fattah. Kita nak minta hidayah, boleh sebut Ya Fattah. Kita nak minta rezeki, Ya Fattah. Kita tengah dalam dakwah kita menghadapi orang yang melawan dakwah kita boleh guna nama Allah Al-Fattah. Sebab bila kita dah faham, maka kita tahu macam mana nak guna nama yang sesuai dalam doa kita. Sebab Allah kata, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah dan berdoalah dengannya. Jadi kita sudahi sampai di sini sajalah untuk kuliah kita pada malam ni. Jadi nama Al-Fattah ni tak complicated untuk kita faham. Jadi cukup sampai di sini saja. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sambung dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.